mula pengajian Kali kedua Ustaz. kali kedua. Kita dah sampai ayat berapa dah tu jemaah sekalian? Ayat, ayat 10. Pada silap saya 10. Ayat 10 ya. Ayat 10. Baik, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan dulu ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita baca dulu makna dia, kita tadabbur pelan-pelan insya-Allah. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Wal arda wada'aha lil anam. Allah meratakan bumi untuk makhluknya. Fiha, pada bumi itu Allah beri lagi fakihatun, yakni buah-buahan. Seperti wan nakhli, yakni kurma. Zatul akmam, yang mempunyai kelopak mayang. Adalah sebab nanti dia berkait dengan ditamsirkan bulan sabit bila nak puasa, bila habis waktu bersahur, bila nak masuk haji, menjadi alamat-alamat tanda bagi orang berlayar di laut. Semua dia guna bintang dan bulan. Jadi rupanya bila disebut mayang ni akan ada ayat seperti kembali seperti mayang tu, menunjukkan bulan-bulan tu berbentuk berubah. Kita akan jumpa ayat-ayat ni nanti. Saya baca dulu. Wal habbu dzul asfi war raihan. Dan Allah beri juga wal habba. Apa dia habbah? Biji-bijian benih. Wal asfu yang berkulit dan bunga-bunga yang war raihan, harum baunya. Bayangkan kalau bumi ni tak ada langsung pokok-pokok kayu, tak adanya warna-warni, tak ada benih-benih tumbuhan menyebabkan semua pokok sama. Sekejap ya. Sekejap tuan-tuan ya. Mana-mana yang lupa nak mute tu mute dulu. Mute dulu. Ya betul. Terima kasih banyak. Jadi bayangkan kalau atas bumi ni pokoknya satu jenis saja. Kerana Allah tak beri habbah, benih-benih. Benih-benih. Bayangkan kalau tak ada wangi-wangian, bau-bauan, ataupun warna-warni bagi pokok bunga yang pelbagai. Comel tak bumi tu. Kita akan rasa statik je hidup kita. Rupanya, alam sekeliling kita ni membawa apa? Nikmat pada manusia. Walaupun benda ni kita tak sedar sehingga Quran sedarkan kita dalam ayat Quran. Wal habbu, biji-bijian tu. Wal asfu, ya, wal raihan. Ada 3 benda situ. Maka sebab tu Tuhan tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat wahai kamu berdua yang Allah Taala beri lalu kamu nak dustakan. Ya, kamu nak dustakan. Berapa ramai orang sakit tapi bila dibawa berjalan terasa angin, tengok gunung ganang, dengar bunyi air. Sampai sekarang orang buat terapi, boleh bayar di internet, terapi untuk dengar bunyi hujan. Kerana untuk tidur. Bayangkan tidur ni nikmat Tuhan beri, ada orang ditarik sekejap nikmat tak boleh tidur sehingga kena guna aplikasi dengar alam. Dengar, makna aplikasi bukan tengok alam betul-betul. Dengar hujan untuk tidur. Dia kata bunyi hujan for sleeping, untuk tidur. For sleep, untuk tidur. Bayang. Tapi ni semua sekali Allah Ta'ala beri pada kita alam. Mana lagi nikmat hendak kamu dustakan. Saya akan bacakan sikit tafsir dia beberapa sekalian. Ya, kalau kita tengok kepada
ayat-ayat yang kita baca tadi sebenarnya Allah menyebut beberapa nikmat yang Allah jadikan dari kalangan makhluk lain, tetapi tujuan dia untuk kegunaan insan. Maknanya kalau sinilah Allah sanggup buat makhluk lain dan Allah kurniakan kepada insan, besarnya kedudukan insan dalam perhatian Tuhan. Kita ni lah. Jadi wajarlah Allah sebut laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan. Kami ciptakan insan ahsani taqwim, semulia-mulia kejadian. Semulia-mulia kejadian. Sekejap saya cuba tengok. Mungkin ada yang lupa nak mute tu. Kalau ada ya. Kalau ada lupa nak mute. Ya, saya cuba mute kan akak kita ni. Mungkin beliau terlupa. Tak mute, tak dengar. Ibu bapa sekalian, saya ada terdengar bunyi rakan-rakan kita yang mungkin saya ada terdengar di kalangan kita mungkin ada yang lupa nak mute dirinya. Mohonlah mute. Baik, saya cuba tengok di sini. Bismillah. Ya, ibu bapa sekalian, saya check dulu. Kerana saya dengar bunyi sikit tu. Dah tak ada dah ni. Terima kasih pada jemaah. Mungkin mereka tak tersedar tu. Ya. Okey, terima kasih Kak Zanari. Okey, baik. Jadi, bila Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah jadikan kita ni, kami jadikan manusia semulia-mulia kejadian. Waktu yang sama dalam suratul Rahman yang kita sedang tadabbur ni, Allah cerita kepada kita apa yang Allah Ta'ala tak buat untuk kita. Hatta biji-bijian, hatta tumbuh-tumbuhan, hatta semua sekali. Yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia ni sebagai apa? Sebagai rezeki dan nikmat Allah untuk kegunaan manusia. Menunjukkan tinggi kedudukan insan di sisi Allah sehingga makhluk lain yang ada atas bumi dengan kita ni adalah dicipta untuk kita guna. Untuk kita guna. Sebab itulah disebut nanti dalam ayat-ayat kita akan jumpa apinya, pokoknya, tumbuh-tumbuhannya, fawakih, yakni buah-buahannya, semua untuk manusia. Hatta buruj. Itu dia sebut wan najmu wasyajaru. Ni semua kalimah-kalimah makhlukat, makhluk-makhluk yang Allah sebut untuk kegunaan awak manusia. Jadi wajar kalau Allah buat. Wajar apa dia saya nak beritahu ni. Wajar kalau Allah sebut, Allah ungkitlah kita kata semua makhluk ni untuk kamu. Maka wajar kalau Allah tanya pun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat Allah yang hendak kamu dustakan? Mana? Begitulah maksudnya. Ya. Allah memberitahukan tentang kurnia dan rahmatnya ya untuk semua makhluk, bahawa dia menurunkan Al-Quran ini untuk hamba dan menciptakan makhluk-makhluk ini juga untuk seluruh kegunaan insan. Ya. Dan kita tengok ayat berikutnya. Ayat 14 saya baca. Kita nak tadabbur ni. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Diciptakan manusia itu Allah cipta dari tanah kering seperti tembikar. Tanah kering ni tanah kering lah, tapi disebut kal fakhar, seperti tembikar. Orang buat labu sayung lah kita kata. Buat mangkuk, buat cawang lah. Seperti dulu. Orang buat labu sekejap tuan ya. Sekejap tuan. Masuk panggilan pula ni macam mana ni.
N tak boleh. N ni kena tunggu habis dia orang juga. Reject tak ada. Hold and accept tak boleh. And accept tak boleh. Biar mereka selesai dulu. Okey, baik. Baik, sorry tuan-tuan. Ada telefon masuk. Jadi, bila disebut khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dicipta insan itu daripada tanah liat seperti tembikar. Bila sebut dicipta daripada tanah liat ni, yakni manusia pertama Adam alaihissalam, cuma daripada tanah liat seperti tembikar. Seperti tembikar di sini ada dua maksud ulama kata. Pertama, seperti tembikar ni ialah boleh dibentuk. Kan kita buat labu sayung tu lah. Kita betul ikut sebentuk kita. Jadi menunjukkan apa dia? Betapa berkuasanya yang mencipta tembikar itu sehingga dia boleh membentuk mengikut apa yang dia kehendaki. Ini yang kalau kita bangkit asal usul keturunan kita ni menangis kita. Atas Allah. Tak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haula wala. Tidak ada daya. Wala quwah. Dan kekuatan pun tak ada juga. Illa billah. Melainkan kehendak Allah sahajalah. Jadi ada ayat Quran. Hujung juzuk 1 tu dia sebut apa dia? Sibghatallah. Celupan Allah. Jadi adalah tafsir kata berkuasanya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian sekehendak Allah sebagaimana Allah kehendaki. Ini kita kata salsalin kal fakhar. Wa khalaqal jan, manakala jin pula diciptakan min marijim min nar, daripada nyala api. Jadi nyala api ni kalau kita tengok dalam tafsir Al-Munir ada dia bahas. Antaranya nyala api ni, kalau kita nyala api dah, kita tengok. Tuan-tuan balik ke Terengganu lalu ke Mamang Paka tu, tengoklah Petronas nyala api tu. Dah, bergelegak sekali tu di Petronas tu. Tuan ada nampak kuning, ada nampak biru, ada nampak pucuk api warna putih. Hak mana api hak jenis warna apa diciptakan jin? Jadi situ ada ulama bahas. Ada yang kata pucuk api tu lidah api yang panas tu. Jadi kalau dia panas, tiba-tiba nak dibakar oleh api neraka, takkanlah panas sama panas menjejaskan bangsa yang dibuat daripada api juga. Jadi logiknya orientalis tanya begitulah. Ataupun anak cucu di rumah tanya begitu. Kita ni asal dibuat daripada tanah, akan balik pada tanah. Jin ni pula dibuat daripada pucuk api, yang mana api atas dunia ni hanyalah berapa juzuk kecil daripada api hakikat sebenar-benarnya neraka. Jadi lenyap mereka kerana api aja. Mereka hanya dibuat daripada lidah api. Daripada lidah api itu. Ini kita tadabbur ringkas untuk faham, oh begini kehendaknya Tuhan dalam ayat ni. Maka mana nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan? Ayat di sini menunjukkan kalaupun asal ataupun unsur kejadian itu berbeza dari segi nilai. Mana seorang duduk rumah besar batu, seorang duduk rumah kecil kayu. Nilai bukan pada unsur, tetapi pada sejauh mana kamu taat pada Allah. Sebab tu Allah tanya sekali lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah sebut gini, kenapa Allah tanya nikmat mana Tuhan kamu nak dusta ni? Kenapa Tuhan tanya? Sebab sebelum Tuhan tanya, Tuhan sebut beberapa nikmat yang Tuhan beri dan kamu telah guna. Kamu telah guna. Lalu dengan kamu guna, apanya bukti kamu guna sambil kamu sujud kepada Tuhan? Sujud di sini hati, sujud hati pada Tuhan. Maka Tuhan tanya, mana nikmat yang hendak kamu dustakan? Kamu tak boleh dusta sebab memang kamu guna. Itu dia. Itu kita kena faham. Kita sudah guna nikmat Tuhan. Tapi sejauh mana kita layak menyahut pertanyaan Tuhan. Nikmat mana Tuhan? Tuhan beri kamu nak dustakan. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rabb yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Sini kita akan baca sedikit tafsirnya. Apa tafsirnya saya nak baca ni? Tafsir yang kita petik ni tafsir Ibn Katsir. Tafsir
Ibn Katsir. Ya. Bila sebut Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, makna yang dimaksudkan Masyriqain, ya, dan Maghribain, iaitu jenis-jenis tempat terbit. Sama ada untuk matahari, bulan maupun bintang, dan jenis-jenis tempat terbenam. Sama ada untuk matahari, bulan dan bintang. Mengingat perbezaan tempat-tempat terbit dan terbenam ini mengandung kemaslahatan bagi semua makhluk, baik dari kalangan jin maupun manusia. Itulah tempat terbitnya matahari kat mana, tempat terbenam dia pula kat mana, terbitnya bulan waktu mana, dan hilangnya pula bulan timenya mana, bintang burus pula bergantung dari mana, dan mengapa dia pula boleh menjadi isyarat bagi orang-orang musafir seperti di laut, dan apa pula besarnya kudrat Tuhan kepada mereka. Ni semua sekali kalau ditadabbur, tu mustahak tadabbur, yang juga darinya terbit tafakur. Tadabbur menyebabkan terfikir kepada fasa berikutnya, Allah besarnya Tuhan. Membawa manusia tak boleh nak nafilah mana nikmat Tuhan yang boleh kita dustakan. Ya. Kalau kita tengok lagi ayat berikutnya sebelum kita masuk tafsir pada ayatnya. Apa dia ayat berikut tu? Marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Iaitulah ayatnya. Dan dialah Marajal bahraini yaltaqiyan. Dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian yaltaqi, bertemu, ya, bertemu. Ibnu Abbas berkata membiarkan keduanya mengalir. Maknanya Allah biar bertemu. Sebab ada tempat yang akan ada dinding pemisah. Jadi yaltaqiyan ni, Ibnu Zaid berkata, ni tokoh tafsir, Allah mencegah keduanya agar tidak saling bertemu dengan meletakkan pembatas yang memisahkan keduanya. Dan yang dimaksud dengan dua lautan adalah lautan yang tawa dan masin. Yang masin adalah lautan. Yang tawa adalah sungai-sungai yang mengalir di antara manusia. Perbahasan mengenai hal tersebut ada disebut dalam suratul Furqan. Mana ni kita panggil tafsir Al-Quran bil Quran. Quran ditafsirkan dengan penerangan Quran juga. Apa ayat Quran dalam suratul Furqan sebut? وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Dan Allah lah, dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, satu tawa, satu lagi masin. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Makna tak akan bercampur. Jadi bainahuma barzakhul la yabghiyan tu, antara kedua ada batas tu, artinya antara laut dan sungai itu terdapat satu pemisah berupa daratan bumi yang berbeza ketinggiannya agar satu sama lain tidak bercampur. Kerana jika saling bercampur, masing-masing akan saling mempengaruhi. Akibatnya, karakter masing-masing dari kedua air tersebut akan hilang. Dan tujuan penciptaan dari masing-masing keduanya pun akan lenyap. Jadi kalau kita tengok, rupanya alam ni tidak dibentuk begitu saja. Ada sebab musabab yang cuma kita belum tahu, tetapi sudah diketahui atas kehendak dan takdir Allah. Dan keduanya ayat-ayat seperti ini nak menunjukkan kepada kita apa dia. Kita boleh tengok apa yang Tuhan kata. Ya, lautan tawa dengan sungai yang tawa dengan lautan masing, walaupun akhirnya mengalir ke satu tempat yang sama, tetap ada pembatas dia. Dan pembatas itulah menunjukkan benarnya Quran, dan kita dapat tengok dengan mata kepala dan kita tafakur. Ni ayat yang dikatakan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Habis mana lagi nikmat Tuhan yang hendak kamu dustakan? Jadi kalau tanya jemaah kita pada tengah hari ni, ramai ni. Mana nikmat yang hendak kita dustakan? Kita duduk atas darat ni pun nikmat tak terkira dah. Tuan-tuan buka tingkap pagi-pagi siram pokok bunga. Dari mana benihnya dapat? Wal habbu, Allah beri. Wal asfu wal raihan. Bunga-bungaan, warna-warnaan, harum-haruman. Itu pun untuk jadi buah, untuk jadinya putih, untuk jadinya bunga, Allah perintah pula angin untuk membawa pendebungaan.
Jadi banyak unsur alam berlaku secara sir diam kita tak tahu. Tetapi kenapa kita tak tahu? Kerana kita beranggapan semua sekali itu berlaku secara diam. Tidak. Dia berlaku secaranya alami, secaranya kehendak Allah sunnatullah, dan hanya orang yang tafakur tu yang kita kata bila Allah tanya mana nikmat yang hendak kamu dustakan, sebenarnya ayat ni bertujuan untuk menarik tafakur. Quran ni tuan tak akan rasa nikmat dia kalau tak beramal mengikut apa yang dikehendaki dalam manhaj dia. Yang dikehendaki fikir, tafakur. Lalu orang pun berfikir dengan kecanggihan yang Allah beri sekarang. Dikajinya satu benda bawah mikroskop. Dapat dilihat benda yang berjuta-juta kali ganda halus tu dapat dilihat. Akhirnya betul Quran kata dan betul apa yang mata mereka tengok, terbit tafakur dan tadabbur, maka mereka dongak ke langit. Subhanallah, betulnya engkau. Begitulah. Jadi layak kalau Tuhan tanya, mana nikmat Tuhan. Jadi rupanya banyak nikmat Tuhan kita guna, kita belum dapat tadabbur dan tafakur. Kenapa? Kita belum dapat tengok. Orang dulu, dia tak tengok apa. Iman dia kuat, dia yakin. Orang sekarang dia nak tengok, nak tahu. Untuk menambah yakin. Kenapa? Kata guru saya. Kerana akhir zaman banyak syubhah, banyak waham, banyak kekurangan tawakal. Kerana hati sudah tumpul. Bila hati tumpul, keyakinan kurang nak tajam, iman pun terjejas. Maka dengan sebab itu, Allah buka banyak ilmu yang ditutup zaman-zaman dulu kala untuk mengimbangi manusia imannya. Menunjukkan Tuhan sayang manusia akhir zaman ni. Maka dia buka banyak ilmu yang orang tengok sains, orang tahu benarnya Quran. Tengok sains, benarnya Quran. Kalau kita tengok tadabbur Al-Quran bil Quran, tafsir Quran bil Quran, apa yang kita bincang ni ada disebut, ditegaskan, dikuatkan dalilnya dengan ayat Quran. Ibu bapa sekalian, nikmat Tuhan ni banyak. Banyak. Berapa banyak? Tak boleh nak kira. Siapa kata tak boleh kira? Tuhan sendiri beritahu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah ni banyak mana, tidak akan terkira, tidak akan terkira. Sekejap Ustaz Wali. Sepupu saya nak minta izin masuk juga. Tidak terkira banyak. Ya, bismillah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Baik ibu bapa sekalian. Jadi apa yang kita nak kata di sini, hanya dengan tadabbur, ya barulah kita akan dapat rasa besarnya kekuasaan Allah dan baru dapat kita sahut. Tak ada Tuhan, tak ada nikmat yang kami boleh dustakan. Tak ada Tuhan, ya. Tak ada. Baik ibu bapa sekalian, kita sambung. Dalam Quran ada sebut 5 perkara yang manusia tak akan tahu. Dalam pada Tuhan beri nikmat, Tuhan sembunyi juga beberapa benda nak menunjukkan apa dia? Lemahnya manusia ini. Mereka hanya guna nikmat Tuhan. Tuhan dah sedia pada mereka. Dan lemahnya keyakinan, keimanan mereka berbanding orang-orang dulu yang yakin walaupun mereka tak dapat buktikan dengan sains. Ada 5 perkara disebut akhir surah Luqman. Balik sekarang beberapa sekalian buka tu. Akhir surah Luqman. Apa ayatnya akhir surah Luqman? Disebut gini ya. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Ya, hanya di sisi Allah saja ilmu pengetahuan tentang bila berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat. Maknanya akhir zaman ni tumpul orang yakin pada Allah.
terutama pada agama, nas Al-Quran, hadis Nabi. Sebab mereka nak tengok dengan kepala, nak kaji dengan sains, nak tengok bawah mikroskop, baru kami boleh percaya, dia kata. Walhal orang dulu jauhnya beza nilai iman mereka dengan kita sekarang. Tak ada sains zaman tu, tak ada mikroskop zaman tu, mereka pegang sungguh. Sampai kalaulah terpacak anak panah pada peha, mereka solat 2 rakaat, khusyuk kepada Tuhan, yakin pada Tuhan, dicabut panah ketika itu tak sedar punya khusyuk. Kita sekarang banyak dah alat-alat Tuhan beri, sains, mikroskop, alat sekian, kajian ini, yang bila kita tengok betul Quran kata lama dah, pun tak bertambah iman juga. Jadi rupanya apabila Allah membuka beberapa ilmu pengetahuan yang dulunya tersembunyi di akhir zaman ni, ni antara rahmat Allah untuk mengimbangi iman manusia yang semakin tumpul. Mana sayang Allah pada kita ni tuan-tuan, kerana zaman kita ni zaman fitnah akhir zaman. Lepas tu kalau tengok apa-apa WhatsApp, tengok apa-apa video, tak tahu betul ke orang bercakap ataupun miming saja. Betul kasih fulan bercakap atau suara orang lain masuk. Astaghfirullah. Jadi akhir zaman ni banyak Tuhan buka ilmu-ilmu tertutup dulu kerana orang dulu tidak perlu. Kerana mereka sudah yakin. Antara 5 perkara yang manusia tak akan tahu, melainkan Allah buka ilmunya, dan sebahagiannya Allah sudah buka. Apa dia 5 perkara itu? Akhir surah Luqman. Balik kanan tengok. Ni kita panggil tadabbur Quran bil Quran, tafsir Quran bil Quran. Nak tafsir ni lah, nikmat Tuhan mana yang kamu nak dustakan. Antaranya ada 5 benda yang Allah tak akan beritahu. Yang manusia tak akan tahu. Kecuali Allah beritahu dan sebahagiannya Allah beritahu dah. Akhirnya kita dapat tahu. Tapi kita tak syukur juga. Apa dia pertama? Innallaha indahu ilmu sa'ah. Ayat akhir surah Luqman tu. Sesungguhnya di sisi Allah sahajalah pengetahuan tentang kiamat. Kiamat hanya diketahui oleh Allah. Tentang kiamat ni sampai sekarang Allah tak buka ilmu pada siapa-siapa. Ramai orang ramal. Pada tahun 76 dulu, sekumpulan ajaran sesat di Skandinavia, Sweden, percaya kiamat akan berlaku dekat. Lebih baik kata ketua pengikutnya, ketua kumpulannya, lebih baik bunuh diri daripada berjumpa kiamat. Sebab kiamat lagi huru-hara. Maka sebahagian pengikutnya meminum racun, sebahagian pengikutnya terjun bukit. Akhirnya mati saja. Sampai sekarang kiamat tak berlaku lagi. Orang putih buat filem 2012 akan berlaku kiamat. Siapa dia buat filem? Dah ni 2023 tak berlaku kiamat. Orang ramal kiamat ni siapa kiamat pun akan ada. Tapi Allah kata apa dia? Innallaha indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah pengetahuan tentang bila nak kiamat. Di sisi Allah. Kedua, wa yunazzilul ghaiz. Cuba tengok ya akhir surah Luqman tu. Wa yunazzilul ghaiz. Ilmu pengetahuan tentang turunnya hujan. Ini Allah dengan rahmatnya telah buka ilmu dan rahsia ini. Mana hujan sekarang kita dah boleh stimulate. Kita dah boleh buat apa ni, stimulate awan, pendebu apa ni kita panggil apa? Pembenihan awan. Ya betul. Kita boleh benihkan awan. Jadi bila benih awan tu bermakna kita dah stimulate dia. Kita steamkan dia, stimulatekan dia, rangsang dia. Akhirnya turunlah hujan dengan kehendak Allah juga. Tapi rupanya cara nak benih awan itu dan pengetahuan rupanya hujan boleh diturunkan dengan cara dibenihkan, distimulatekan. Ini semua Allah Ta'ala buka. Dulu Allah tak buka ilmu seperti ini. Sejak akhir-akhir zaman kita ni lah baru tahu. Oh boleh dibenih awan untuk turunnya hujan. Dapatlah makan siram padi berapa kali setahun. Durian pun boleh buah lebih daripada biasa musim sebelum-sebelum ni. Jadi maknanya semua untuk apa tu? Untuk nikmat manusia hidup atas dunia ni lah. Tiba-tiba manusia kufur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi kamu nak dusta kalau sampai awan hujan tu turun dengan perintah aku pun, aku dah pecah rahsianya, dia boleh dibenihkan. Dan pengetahuan tentang nak benih awan tu pun, aku turunkan, aku ajar melalui kajian. Jadi rupanya kajian ni walaupun orang kafir buat. Allah tak tengok kafir Islam. Siapa bersungguh beri.
Tapi yang dikendaki hasil dari kajian itu, kamu beriman ke dak, kamu sujud ke dak, kamu bertambah yakin ke dak. Itu saja yang dikendaki daripada setiap nikmat keliling kita ni. Nikmat keliling kita ni tuan, sebenarnya bertujuan membawa kita sujud kepada Allah. Sehingga ulama bahas, ayam mengetelur, siapa mula dulu? Tuan bayang ni. Nak satu, keluasan ilmu. Kedua, nak kata kaya Allah, kaya Allah, kaya Allah. Nah, kaya Allah. Ya, baik. Ibu bapa sekalian, kalau kita tengok itu dua perkara. Innallaha indahu ilmu sa'ah, di sisi Allah ilmu pengetahuan tentang kiamat bila berlaku. Ni Allah tak pecah rahsia mana-mana. Cerdik pandai sains pun tak boleh nak kaji. Tapi kedua, antara 5 perkara yang gaib tadi, Allah dah beri pengetahuan kepada kita walaupun dulu Allah tak pecah rahsia. Apa dia? Wa yunazzilul ghaib. Turunnya hujan. Maka Allah buka ilmu pembenihan awan. Untuk tengok manusia syukur tidak. Kebanyakannya kufur. Apa mereka kata? Sembahlah teknologi kami. Sembahlah tamadun kami. Kami dah capai teknologi tamadun hingga boleh benihkan awan. Dengan sebab hujan nak turun bila-bila kami boleh stimulate, kamu boleh dapat pendapatan pertanian banyak kali. Tamadun kami tinggi, teknologi kami canggih. Sembahlah teknologi dan tamadun. Astaghfirullah. Jadi sembahlah akal. Astaghfirullah. Ini cara Allah beri nikmat, Allah tengok kufur dah. Dua. Wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja mengetahui isi kandungan rahim. Dulu orang tak tahu anak ni lelaki ke puang. Scan belum ada dulu. Cuma adalah petua-petua berdasarkan mu'alajah pengalaman orang dulu. Dia letak buahnya atas perut. Kalau tergolek ke kanan anak lelaki, kata dia. Kalau golek belah kiri anak puang. Kalau tersakut tengah-tengah pusat tu sudah. Lelaki ke puang tak tahu. Cuma saya nak kata apa dia. Sekarang apa Allah beri pada manusia untuk uji manusia kufur atau syukur? Ilmu scan. Dah berapa bulan tentu boleh tahu dah laki puan. Allah lebih lagi tahu sebelum tu laki. Tapi nak katanya manusia baru diberi nikmat gitu pun sudah kufur. Sembahlah teknologi kami. Sembahlah astaghfirullah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat Tuhan kamu yang banyak dah Tuhan beri dan kamu sudah nikmati untuk kamu dustakan, yakni kamu kufurkan, kamu dahaka pada dia. 3. Yang ini pertama, kiamat bila berlaku Allah tak beritahu. Hujan Allah pecah rahsia untuk simulate. Ya. Ya, tak. Ustaz Wali, ibu bapa sekalian. Ustaz Wali, ibu bapa sekalian. Ustaz. Saya dengar. Dengar, boleh ke beri saya 2 minit? Ada kecemasan sekejap. 2 minit saja. Kecemasan saya. Okey, Assalamualaikum. Tunggu di kelas kita, tunggu ya. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Dah insya-Allah Allah beri mudah dengan berkat kita terus juga majlis ilmu kita. Maknanya kita yakin dengan takdir Tuhan.
qada dan qadar Tuhan. Tapi majlis ilmu kita terus juga ibu bapa sekalian ya. Saya mohon maaf pada Sakafah Center dan ibu bapa. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita istiqamah cari ilmu, Allah beri mudah apa yang Allah takdir ujian bagi kita insya-Allah. Baik ibu bapa sekalian. Tadi jadi saya kata ada 5 perkara yang karang balik buka hujung surah Luqman. Ada 5 perkara manusia tak akan tahu kecuali Allah nak beritahu. Itu pun Allah beritahu sebagai ujian. Pertama kita sebut tadi, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ialah pengetahuan bila berlaku kiamat hanya Allah saja tahu. Kedua, wa yunazzilul ghaiz. Ilmu turunkan hujan dulu tak ada orang tahu. Tapi Allah uji manusia dengan maksud nikmat mana lagi yang kau guna tapi tak syukur. Antaranya nikmat pengetahuan, teknologi, tamadun dah semakin berkembang. Apa dia? Hujan pun boleh dibenihkan. Rupanya manusia jadi kufur, dia suruh sembah teknologi, dia suruh sembah tamadun. Walhal sebelum teknologi ni ditemui, hujan tak pernah turun. Allah tak pernah beri turun hujan. Kufurnya manusia ni. Ketiga kita sebut tadi, iaitulah apa dia? Wa ya'lamu ma fil arham. Ilmu pengetahuan tentang isi kandungan rahim ibu tu, anak lelaki kepuang tu. Tiba-tiba sekarang Allah buka dah ilmu, boleh cek dah bulan-bulan tertentu, oh puang, oh lelaki, oh kembar contohnya. Keempat, yang manusia tak akan tahu juga melainkan Allah beritahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada manusia tahu apa nak berlaku esok hari, yakni kejap lagi, petang karang. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu ibu bapa sekalian, tak ada orang tahu. Ya Allah, tak ada orang tahu, tak ada. Dan kelima, wa ya'lamu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia tahu di bumi mana dia akan ditanam meninggal. Saya selalu buat contoh pada jemaah kita. Orang pergi haji dulu naik kapal. Ingat ke siapa ke Mekah buat haji. Dan dapat belayar balik jumpa anak cucu. Tak tuan-tuan. Belayar seminggu, rasa demam kebah tak kebah, panah tak panah, pahit liu. Rupanya nak habis hayat atas kapal. Mati atas kapal. Orang mati atas kapal dia buat macam mana? Dia mandi molek-molek kapal, baring ke atas papan 2 keping, hulur dalam laut, dia letak pemberat 1 batu dekat kepala, 1 batu dekat kaki untuk berat masuk ke dalam laut. Perlahan-lahan dia ulur, macam ulur sauh tu, mayatnya pun terapunglah atau tenggelamlah. Dulu orang cerita, tak sempat sampai ke dasar air, dia sambal ikan-ikan besar. Pasal dulu teknologi nak tangkap ikan di tengah laut tak ada macam sekarang. Jadi ikan dulu kalau besar, besar sungguh-sungguh sebab tak ditangkap. Jadi apa dia? Kuburnya duduk dalam perut ikan. Sebab itulah orang-orang tua sebut kelip-kelip kusangka api, kalau api mana dapurnya, hilang gaib kusangka mati, kalau mati manalah kuburnya. Kerana peristiwa orang mati atas kapal haji. Jadi ni 5 perkara, karang tolong tengok. Tolong tengok ibu bapa sekalian. Tolong tengok kat mana tu? Akhir surah Luqman ya. Akhir surah Luqman. Yang cerita tentang tidak ada manusia tahu kat mana bumi dia mati. Satu orang pelajar sarjana Universiti Islam Madinatul Munawwarah. Sempat saya jumpa pada satu pelaksanaan haji tahun tu, namanya Ustaz Khairun Nasihin. Kalau ada saudara maranya di sini, saya ucap takziah dan ucap juga tahniah kerana anak buahnya, sanak saudaranya, antara pelajar Master Universiti Islam Madinah yang ditanam jenazahnya di Jannatul Baqi'. Ditanam di Baqi'. Jadi kalau kita kira tak munasabah orang Perak, orang Kuala Berang, orang Juasih Negeri Sembilan, orang Bota Kiri, orang Kampar Perak, ditanam di Baqi', ya Allah. Itu yang kita kata, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada manusia tahu di bumi mana dia ditanam esok-esok. Macam almarhum Tuan Guru Profesor Datuk Dr. Harundin rahimahullah kita tu. Jadi bila mengenang jauhnya ditanam, ada hadis riwayat Muslim menyebut Allah menyuruh malaikat kira
jarak daripada kampungnya, rumahnya dengan jarak tempat ia ditanam. Seluas itu menjadi pahala dan tempat tinggalnya. Melalui hadis ni pun kita boleh bayang luahnya tempat tuan guru almarhum Allah Ta'ala beri, ya Allah. Ya, terima kasih Kak Ayati. Surah Luqman. Betul. Surah Luqman ayat terakhir ya. Kak Ayati. Baik. Kita sambung lagi. Saya baca lagi tu. Daripada laut dan sungai tadi, yang Allah tunjuk pertama, tak bercampur. Satu laut, satu air masin, satu air tawar. Kedua, daripada dua air yang tak bercampur ini, khazanah rezeki Tuhan buat juga di dasarnya untuk, jawablah, untuk kita lah. Jadi mana lagi lah nikmat Tuhan yang hendak kamu dustakan? Saya suka makan ikan sungai, Ustaz. Awak, saya suka makan ikan laut, ikan sungai kurang sikit, tulang banyak. Dari mana khazanah tu semua? Allah buat untuk kita. Antaranya disebut sini ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dikeluarkan daripada laut tadi, apa dia? Lu'lu', mutiara. Wal marjan, permata marjan. Siapa jadi perniagaan, siapa jadi perhiasan, siapa jadi kebahagiaan dalam hati kerana melihat khazanah bumi, khazanah laut, kayanya Tuhan. Hatta kebahagiaan, ketenangan itu pun satu nikmat daripada Allah yang Allah buat daripada makhluk lain sebagai kegunaan manusia. Jadi wajar Allah tanya kita walaupun Allah tak nak jawapan. Allah tanya supaya kita ingat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin manusia. Walahul jawaril musya'atu fil bahri kal'a'lam. Dan kepunyaannya bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Apa maksud kepunyaan Allah? Kepunyaan Allah atas takdir Allah. Belayar ke mana, dengan ombaknya, selamat tak selamat, dalam pengetahuan dan kepunyaan Allah secara mutlak, bahkan belayar pula di lautan Allah yang maha luas. Jadi kita ni kalau kita renung diri kita, tak ada apa pun milik kita. Takdir Allah kita jalani sahaja. Cuma Allah beri, bila terima takdir, boleh terima dah. Boleh sangka baik dah. Boleh sabar dah. Boleh redha dah. Dapat takdir baik-baik. Boleh syukur dah. Boleh sedar dak ni semua dari Allah. Boleh tahu dak ni amanah. Boleh sedar dak ni ujian. Maknanya kita ni tak ada apa-apa pun. Saya selalu sebut dalam kuliah tasawuf kita, bagaimana kita nak bahagia? Kita jangan rasa hak kita, itu saja. Antara punca nak bahagia, jangan rasa memiliki sesuatu. Sehingga Sahlul Abdullah Al-Tustari, seorang tokoh tasawuf, menyebut, tasawuf ialah kamu yakin kamu tidak memiliki apa-apa pun, melainkan kamu memiliki Allah. Dan waktu yang sama kamu yakin kamu tidak dimiliki oleh sesuatu pun, melainkan kamu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beberapa sekalian, cuba bayang ya. Cuba bayang bagaimana rasa milik dan dimiliki oleh Allah itu adalah punca kita tak rasa kita memiliki apa-apa dan dimiliki oleh siapa-siapa melainkan Allah. Ini baru dipanggil tasawuf sungguh. Jadi orang dengar Allah ni tentera. Hidup atas dunia sekadar sekedip mata. Yang betul-betul nak hidup di akhirat. Nak berehat, belunjur, berbaring macam saya buat contoh di skrin tuan-tuan ni pun di akhirat. Atas dunia, usaha. Malam berjaga, semayang. Tolong orang. Bercakap benda yang baik. Tinggal satu kaedah yang baik untuk manusia. Buat kita dapat pahala berpanjangan. Ikhlas. Mujahadah. Mudah cerita, mudah kira bicara dengan orang. Jangan bergaduh. Kan mudah hidup kita begitu. Jadi saya selalu sebut dalam kuliah tasawuf kita, antara orang paling bahagia atas dunia ialah siapa? Siapa agaknya? Saya nak buka peluang jemaah kita 47 skrin ni. Anjuran Sakafah Center kita, alhamdulillah ni. Saya nak tanya ya. Siapa orang paling bahagia atas dunia? Cuba beritahu. Sila jemaah sekalian. Kak Rahimah ada, Kak Kamisah ada, Kak Syikin, Kak Rina. Ramai. Adalah seorang yang wakil nak jawab tu.
Ha. Kak Fatimah ada, Kak Zahra Sukaimi ada, Abang Muhammad Sanuri ada. Ha. Kak Jamaliah saya lama tak tengok tu ada. Saudara Muhammad Afifi ada. Kak Rahimah, Abang Musa ada. Sila. Siapa orang paling bahagia sekali? Kalau ada nak jawab tu. Ustaz Lee, siapa-siapa dapat jawab dengan tepat, kita nak beri RM10 Ustaz Lee. RM10. Ada orang jawab ikut mesej tu. Orang miskin, kata Kak Fatimah Hanim. Betul juga Kak Fatimah jawab tu. Cuma kurang tepat sikit saja. Tepat-tepat dah, cuma terkhilaf sikit saja. Sila. Siapa? Kalau boleh jawab tu, siapakah orang yang paling bahagia? Saya nak beri RM10. Pinjam duit Ustaz Wali dulu. Siapa? Saya tengok ada di taik di bawah tu. Siapa? Ustaz, orang yang mendapat redha Allah, kata Abang Musa kita. Mendapat redha Allah. Betul Abang Musa, cuma terkhilaf sikit saja. Kemudian Kak Nur Hashimah kata, orang yang rasa tak memiliki apa-apa. Betul dah tu, ciri-ciri yang disebut tu betul dah. Tapi siapa? Kerani ke, tukang kebun ke, itu maksud saya. Orang miskin yang bertakwa kata Kak Nur Rehan. Kak Fauziah kata orang beriman yang segala dikurniakan Allah baik buruk. Betul juga. Kak Syikin kata orang yang menerima takdir baik buruk. Okey. Jawapan tu betul belaka, sebab itu sifat. Saya nak tahu pekerjaan dia. Saya jawab lah ya. Ibu bapa sekalian, saya jawab. So, Tapi kena beri RM10 seorang. Saya tu, Kak Azizah tu. Jawapan dia, Kak Nasimah kata cleaner. Dia gini, saya jawab lah. Allah yang bersyukur. Betul juga tu. Saya jawab ya. Tahu siapa orang paling bahagia atas dunia? Penjaga parking. Ulang sekali lagi Ustaz. Penjaga parking. PP. Penjaga parking. Kenapa pula Ustaz? Sebab gini. Orang jaga parking ni perhati tak sifat dia? Walaupun kereta dia banyak, dia tak sombong. Banyak kereta dia. Dia tak sombong. Sekarang bila kereta tu hilang, sebuah-sebuah hilang, dia ambil orang, dia tak susah hati, dia tak sedih. Maksud yang saya nak sebut di sini, dari segi tasawufnya, apa dia? Dia rasa ini bukan milik dia. Dia tak memiliki. Dan waktu yang sama, dia sedar bukan milik dia. Jadi bila dia tak rasa memiliki dan bukan milik dia, dia sedih lalui dunia ni. Tak sedih. Dia tahu pinjaman saja. Itu yang saya nak kata tu. Orang yang betul-betul bahagia atas dunia, jangan lupa penjaga parking tu. Dia tak sombong kereta dia banyak. Dia tak sedih walaupun hilang sebuah demi sebuah. Dari segi tasawufnya, kerana dia tak rasa memiliki. Ada jawapan dijawab tadi tu. Cuma saya kata nak tahu jenis pekerjaan. Antara yang jawab orang tak rasa memiliki ialah Kak Nur Hashimah tu ya. Orang yang rasa tak memiliki apa. Betul Kak Syimah. Cuma yang kita nak beritahu kerjanya apa dia. Jaga parking lah kita kata mudah. Baik ibu bapa sekalian. Jadi ini kita kata 5 perkara ya yang Allah tak akan beritahu. Tak akan beritahu sampai bila-bila, melainkan Allah izinkan tahu, itu pun untuk dijadikan ujian. Jadi banyak benda yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada manusia sehingga layak Allah tanya, mana nikmat lagi Allah beri yang kamu nak dusta. Kemudian walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, kita dah sebut tadi, kepunyaan Allah bahtera-bahtera di laut. Takdirnya Allah tentukan. Selamat belayar ataupun karam Allah tentukan. Dia melalui lautan Allah yang sangat luas, itu pun milik Allah sesungguhnya. Dan bintang-bintang dijadikan wa alamat sebagai tanda isyarat untuk orang berjalan. Wan najmi, dan bintang-bintang untuk mereka jadikan arah pelayaran dan arah penerbangan. Tanda-tanda di langit buruj, semuanya Allah Ta'ala sedia untuk kemudahan manusia. Bintang hak besar tak ada kaitan dengan kita, kita boleh buat petunjuk arah ni nak lalu. Angin yang Allah Ta'ala buat boleh menghancurkan negara, boleh menghancurkan gunung tu, kita boleh jinak untuk kita jadikan arah nak belayar bila, nak terbang lawang tongkah haruh ke macam mana.
Kayanya Tuhan buat semua untuk kita. Kita boleh tundukkan semua dengan kehendak dan izin Allah. Jadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana jemaah sekalian? Mana nikmat Allah Ta'ala kita nak dustakan. Habis ayat 25. Ada 1 minit ni sambil-sambil saya baca sedikit tafsirnya, silalah kalau ada soalan. Baik. Kita baca satu hadis Nabi SAW, ya, yang menyebut tentang kejadian jin, malaikat dan manusia. Tadilah ayat tadi waqalaqal jan tu. Tapi tak apalah hadis sebut, kita nak tambah pengetahuan tentang jin tu dicipta daripada apa, Ustaz? Khuliqatil malaikatu min nurin. Dicipta malaikat daripada nur. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dicipta jin daripada nyalaan api. Wa khuliqa Adamu alaihi salam mimma wusifa lakum. Dan dicipta Adam dari apa yang telah digambarkan kepada kalian, iaitu tanah liat yang dibentuk. Yang dibentuk. Baik, kemudian kita baca satu lagi hadis tu. Ya, hadis tentang ayat terakhir yang kita baca tadilah. Ya, kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Kepunyaan Allah segala kapal-kapal belayar yang belayar pun atas laut milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan bahawa kal a'lam di situ laksana gunung-gunung. Yakni tingginya layar tu macam gunung. Kapal-kapal itu mengangkut muatan berupa barang-barang dagangan. Ini keperluan manusia dan keperluan lainnya. Dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini sangat berguna untuk memenuhi keperluan manusia terhadap berbagai jenis komoditi perdagangan. Kerana itulah, daripadanya kemudahan yang Allah beri, kamu dapat rezeki berlipat kali ganda, memudahkan kerja dan perusahaan kamu, maka layak Allah ungkit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat Allah, ya Allah beri kamu dustakan. Dia nak ambil lah tu. Apa nak tu ambil ke? Hello? Okey, baik ibu bapa sekalian. Saya kira tamat dah kuliah kita di sini. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi. Saya mohon maaf mengambil masa agak lama kerana ada kecemasan tadi. Tapi Allah mudahkan dengan kita istiqamah terus juga kuliah ni sampai akhir. Dan berakhir kuliah ni teruslah saya usaha ujian Tuhan beri pada kita sebentar tadi, insyaAllah. Jadi ibu bapa sekalian, terima kasih Saqafah Center. Rahmat Allah hendaknya bersama kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.